tentang perniagaan Puan. Pertama, bolehkah Puan memperkenalkan diri Puan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nama penuh tu Safiah lah. Tapi nama dia glamour sikit lah kan, sebab orang dah kenal kat sini kan. Satu ramainya yang panggil nama Kak Pia je. Kalau Kak Pia Pulut Kuning tu, alhamdulillah lah ramai lah yang kenal kat sini. Perdagangan Pulut Kuning ni lama dah lah yang Kak Pia dah buat. Pasal dia Kak Pia je lah ya. Sebabnya memang dah biasa customer pun bagi tahu Kak Pia boleh tak buatkan apa semua kan. Pulut Kuning tanya pasal Pulut Kuning, semua tanya sebut nama Kak Pia lah. Pulut Kuning ni lebih kurang dalam dah 6 tahun dah Kak Pia buat. Jadi Kak Pia, di manakah Puan menjalankan perniagaan Pulut Kuning di peringkat awal? Adakah di tempat yang sama atau berbeza? Masih lagi dekat rumah. Maknanya buat tu tak adalah dekat kedai ke kat mana, tak. Cuma buat dekat rumah dan customer datang pick up lah. Apakah yang mendorong semangat Kak Pia untuk membuat perniagaan Pulut Kuning ini? Perniagaan Pulut Kuning ni macam unik tau. Pulut Kuning ni bukan semua orang boleh buat. Bukan semua orang boleh masak kan Pulut Kuning ni. Diorang mungkin boleh dapat resepi, tapi teknik-teknik buat Pulut Kuning tu tak semua yang tahulah. Sebabnya kadang ada orang buat Pulut Kuning tapi tak cukup dalam berapa jam aja, tak sampai 5 jam 6 jam kadang dia dah basi. Lepas tu kadang ada yang buat Pulut Kuning ada keras. Dia macam dalam dia tu macam ada pulut tu macam ada beras-beras lagi kan. Macam tu lah. Jadi Kak Pia ada apa-apa tips yang boleh dikongsikan bersama kami untuk kami dapat memanjangkan lagi tempoh Pulut Kuning itu supaya tidak mudah basi? Boleh je, sebab ilmu ni kan perlu dikongsi kan. Okey, sekarang ni kalau kita nak buat Pulut Kuning, pulut tu kita dah rendam, lepas tu kita basuh, memang kena bersih. Basuh bersih. Gendam tu pulut tu putih kan. Dulu-dulu orang tua dulu dia bagi tips ajar pada kita ni tahu kunyit serbuk. Tapi kalau untuk sekarang ni kunyit serbuk tu macam tak berapa sesuai. Sebab bila kita tahu kunyit serbuk tu, kalau basuh tak bersih, dia akan rasa pulut tu macam tak sedap lah. Lepas tu warna dia pun tak berapa nak cantik. Kena buat pemilihan yang pandai pada kunyit serbuk tu jugalah. Tapi sekarang ni macam Kak Pia sekarang kan dah moden, dah dekat bakery dia dah ada pewarna kuning limau tu. Memang cantik warna tu. Jadi kita pakai yang tu lah. Jadi Kak Pia ada apa-apa tips untuk mereka yang baru ingin memulakan perniagaan Pulut Kuning seperti Kak Pia? Boleh je. Pulut Kuning ni orang kata kalau nak buat perniagaan apa-apa pun bersertakan dengan niat kerana Allah lah. Lagi satu kita nak membantu pada orang-orang yang tak berapa pandai lah nak buat. Bukanlah kita menunjukkan diri kita ni pandai, tak. Maknanya kita membantu. Macam customer Kak Pia banyak yang orang bekerja. Jadi dia orang tak ada peluang. Macam susah nak buat, masa tu suntuk, tak boleh nak buat kan. Macam dekat hospital Shah Alam pun ramai yang order. Jadi dia orang doktor macam mana nak buat Pulut Kuning kan. Macam adik-adik sekarang ni kan belajar macam mana lah, bila lah nak belajar buat Pulut Kuning kan. Jadi Kak Pia ni niat kerana Allah buat bisnes dan membantu orang yang tak berkesempatan, tak ada punya banyak masa untuk buat Pulut Kuning. Sebabnya biasa Pulut Kuning ni diorang ni akan suka agihkan pada hari Khamis, malam Jumaat untuk orang macam tahlil kat masjid. Lepas tu sekarang ni Pulut Kuning ni bukan sekadar makan waktu khatam Quran je. Khatam Quran tu memang ada. Lepas tu majlis hari jadi, lepas tu anniversary, lepas tu perkahwinan, bertunang, macam-macam semua dah ada. Pulut Kuning ni dah meluas lah. Bermakna bukan sekadar dulu masa Kak Pia kecil-kecil nak makan Pulut Kuning waktu khatam Quran je. Sebab waktu dulu susah kan. Jadi Pulut Kuning, pulut pun mahal, sikit mahal. Lepas tu nak buat dia orang tua-tua, mak-mak kita je yang tahu. Tapi sekarang alhamdulillah lah. Jadi sepanjang perniagaan Pulut Kuning ini ada tak sambutan daripada kaum-kaum lain selain Melayu? Ada. Macam dia orang seronok sebab kalau
Pulut Kuning ni untuk office kan, diorang nak jamu selera kan. Diorang ada bangsa lain macam India, dia tak boleh makan daging kan. Jadi dia akan minta pulut kuning rendang ayam. Jadi bila minta pulut kuning rendang ayam tu, macam Kak Pia tahu lah ni ada ni ya, apa tu bangsa lain. Dia kata ya betul, ada India lah tak boleh makan daging kan. Jadi diorang hormat, diorang buat diorang tempah rendang ayam lah. Adakah Kak Pia bersetuju sehingga ke hari ini Pulut Kuning masih mendapat sambutan yang hangat daripada masyarakat Malaysia? Ya memang setuju sebabnya sekarang ni kalau macam mak kita dulu kan. Mak kita dulu macam contoh Kak Pia balik kampung, cakap buat pulut kuning kan. Diorang tahu pulut kuning tu masuk dalam bekas saja. Dalam bekas, dalam mangkuk lah, kira mangkuk, lepas tu nak makan ambil celup-celup macam tu tau. Tapi sekarang ni pulut kuning ni dah dibuat dekor macam bentuk kek, macam-macam dekor yang cantik-cantik bertingkat-tingkat pun ada. Jadi macam mak-mak kita dulu bila balik kampung kan, dia macam seronoknya pulut kuning ni dah macam-macam pattern. Kita boleh perbagaikan. Bagaimana Kak Pia belajar membuat pulut kuning ini? Adakah daripada diri sendiri ataupun bantuan mereka yang lain? Kak Pia ada kawan. Biasa kan bila macam kita ni bila grup bisnes kat rumah ni, kita ada kawan-kawan yang kita akan share ilmu. Macam Kak Pia, mungkin Kak Pia boleh masak-masak sebab Kak Pia pun ada masak-masak juga. Dia orang minta resipi, Kak Pia share. Jadi kawan Kak Pia tu pulut kuning. Jadi dia kata biar dia ajar Kak Pia pulut kuning, Kak Pia pun nak belajar dengan dia. Jadi maknanya ilmu tu tak putus sampai situ lah kan. Jadi Kak Pia belajar dengan dia dan Kak Pia kembangkan lah. Apakah tanda simbolik hidangan pulut kuning ini? Untuk hari perkahwinan atau? Ya betul. Bermakna bila ada pulut kuning ni untuk majlis yang besar meraikan. Bermakna kita tanda kesyukuran lah. Sebabnya kalau setakat nak meraikan majlis biasa-biasa, setakat biasa-biasa je juadah kan. Tapi bila ada sesuatu macam pulut kuning tu, orang macam ada pulut kuning, bukan senang nak dapat pulut kuning lah, nak makan lah kan. Adakah Puan mengambil tempahan untuk pulut kuning untuk hanya majlis tertentu ataupun setiap hari? Pulut kuning ni bila kita dah buat, kita dah mulakan perniagaan, bila-bila je orang nak pulut kuning dah, kita dah boleh on dah boleh buat dah, tak ada masalah. Selalunya kadang orang nak pagi kan, bila office dia nak pagi waktu pergi kerja, dia nak ambil pukul 7.30 ke nak pick up, okey ambil. Boleh je Kak Pia buat, tak ada masalah sebab pulut kuning Kak Pia ni insyaAllah 24 jam tahan, masih tak pasti lah. Pada pendapat Kak Pia, kenapa pulut kuning ini menjadi satu kepentingan dalam majlis keramaian? Dia menunjukkan kebanggaan kita sebagai orang Melayu lah. Sebabnya kalau misal kata orang bangsa asing, dia bukan pulut kuning. Kan kalau kita datuk nenek kita tu macam adat lah, adat bila ada pulut kuning tu macam majlis tu mesti diraikan, makna orang kata majlis yang penting. Macam tu. Kemudian apakah etika yang penting semasa menjalankan perniagaan mengikut pengalaman selama Kak Pia meniaga pulut kuning ini? Okey. Kalau kita buat apa perniagaan pun, sekecil-kecil ataupun sebesar-besar perniagaan, yang penting ikhlas, jujur kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je. Bukan, kita jangan fikirkan kekayaan ataupun benda-benda yang lain tau. Kita fikir, kita niat, kita buat ni kerana Allah untuk membantu orang. Jadi dengan sendirinya insya-Allah benda tu akan berjalan lancar. Sepanjang perniagaan pulut kuning ini, pernah ke ada kegagalan yang Puan hadapi, dan jika ada, apakah yang membuatkan Puan bangkit semula daripada kegagalan tersebut? Gagal tu tak adalah rasanya kan, sebab macam ni, bila kita buat sesuatu perniagaan, bila kita belajar daripada pengalaman. Pengalaman tu okey, bila kita buat macam ni, mungkin dia tak sesuai. Okey, macam rendang kan, untuk kita kena tahu customer ni dia nak makan waktu bila.
kata dia untuk bawa bawa jauh, perjalanan dia jauh. Lepas tu kita tengok masa dia berapa, kita tak boleh buat dia punya rendang tu, tak boleh lah berpuas sangat. Kalau misal kata majlis perkahwinan, okey, majlis perkahwinan dia nak bagi pulut kuning, ataupun majlis sekarang ni pulut kuning ni dah meluas. Majlis cukur jambul, dapat cucu ke anak ke tak kira lah kan, semua ada pulut kuning. Jadi kalau untuk majlis-majlis macam tu, bermakna kita kena buat pagi, mungkin orang akan makan malam kan. Jadi kita tak sesuai untuk buat rendang yang berkuah. Kita kena buat yang kering atau pakai sebelum lah. Puan ada apa-apa perancangan untuk perniagaan pulut kuning ini dalam masa 5 atau 10 tahun akan datang? Perancangan, insyaAllah mudah-mudahan pulut kuning yang Kak Pia buat ni akan sentiasa berada di hati pelanggan semua dan bertambah majulah. Bermakna sebabnya pulut kuning ni dia tak adalah orang kata nak buat tu renyah, tak ada. Maknanya akak akan turunkan pada orang yang berminat untuk teruskan lagi pulut kuning. Yalah, akak pun tak tahu sampai bila kan laratnya kan. Maknanya akak nak share lah ilmu pulut kuning yang akak buat ni untuk generasi yang akan datang. Akhir sekali, Puan ada apa-apa tips kepada peniaga di luar sana yang ingin juga membuat perniagaan pulut kuning seperti Kak Pia? Tips dia macam satu je. Bila kita buat perniagaan pulut kuning, kita niat bukan untuk kita saja. Bermakna perniagaan ni rezeki tu dari Allah Subhanahu Taala. Itu je. Jangan kalau misal kata mungkin Kak Pia buat pulut kuning, jiran Kak Pia pun buat, tak apa. Makna kita share. Kalau misal kata Kak Pia tak boleh buat, Kak Pia share dekat dia kan. Jadi orang kata tak ada rasa dengki ke apa, tak ada. Makna apa pun perniagaan yang kita buat, ikhlas, niat kerana Allah, dan kita share ilmu kita ni. Sebabnya rezeki tu daripada Allah. Jangan risaulah. Itu saja soalan daripada kami. Terima kasih banyak-banyak Puan kerana berkongsi pengalaman dan juga tips-tips untuk kami semua mendapat manfaat daripadanya.